Okay, Assalamualaikum dan selamat datang semua. Okay, kami akan menerangkan berkenaan dengan perbelanjaan suami dan juga apa yang akan ditanggung sekiranya suami meninggal dunia lah. Okay, yang dalam Excel ni merupakan ada dua kategori mana perbelanjaan husband iaitu yang terdiri daripada pelbagai ni lah, dan totally husband ni sebenarnya bekerja mempunyai gaji 9,000 sebulan. Kami assume 9,000. So ni antara dia punya belanjaan dan total expenses dia sebanyak 333,813.74. Jadi in case berlaku kematian, jadi di bahagian new expenses ni adalah yang akan ditanggung oleh isteri. So akan ada beberapa pengurangan lah dari segi perbelanjaan yang dibuat sebelum ni lah. Jadi total expenses pun akan berkurang sebabkan perbelanjaan husband yang mana sebelum ni dibayar sendiri dan sekarang tidak lagi ditanggung oleh isteri. Jadi pendapat ahli grup pandangan lah, beri sikit pandangan berkenaan dengan table ataupun perbelanjaan ini sama ada okey ataupun tidak okey macam tu. Jadi minta penjelasan lah dari grup member untuk terangkan. So Yana, ada apa-apa nak cakap tak berkenaan dengan ni? Okey. Bagi Yana, dia punya shortfall dia macam terlalu tinggi. Maksudnya kalau dia ambil coverage insurance yang monthly dia yang sekarang ni dia bayar adalah 6,000 yearly kan, 6,000. So dia punya capital needed dia tinggi dan bila ada berlaku kematian ataupun apa benda ke semua, shortfall dia terlalu tinggi lah untuk ditanggung oleh isteri. Maksudnya dia kena cari insurer yang cover lebih banyak. Sebab perbelanjaan dia sangat tinggi dan dia punya liabilities dia pun sangat tinggi. Which is dia ada rumah yang rumah dia dah cover by insurance, dia ada kereta yang perlu ditanggung oleh isteri lah. Okay, pada pendapat Kak As pula, mengikut expenses yang ditanggung suami semasa hidup adalah tinggi. Jadi bila dia dah tak ada, tanggungan tu ditanggung oleh isterinya. Untuk kita assume isteri ni seorang suri rumah tangga, full suri, tidak bekerja lah. Untuk tanggungan sebanyak 75,472 selama setahun tu adalah tinggilah untuk orang yang tidak berpendapatan tetap. Jadi sebagai isteri, sebagai seorang suami, untuk supaya dia isteri dia tak terlalu huru hara lah lepas dia tak ada tu, jadi dia kena sediakan payung lah untuk isteri dia, satu simpanan, supaya jika dia telah meninggal dunia, isterinya pun dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Okey, mengikut keperluan dia selama setahun tu, dengan kita anggarkan bahawasanya pendapatan yang mesti dia terima selama setahun tu, dia kena mempunyai satu simpanan tetap dengan jumlah yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang boleh buat pembayaran untuk tanggungan dia lah. Sebanyak 2,515,000. Selain tu, suami dia juga ada meninggalkan liabilities
Sebab rumah yang mereka diami sudah tentu tak habis bayar lagi. Tapi dekat dari kebiasaannya untuk pembelian rumah, bank akan sertakan insurans. Sebab kebiasaan tak nak isterinya akan menanggung hutang yang tinggi. Jadi dekat situ untuk rumah yang mereka diami, So yang lain ada lagi tak nak bagi pendapat macam saya nak buat tambahan sikit Okey, macam apa sebagai contoh kita tengok dekat bahagian investment ni lah Okey, kita boleh assume kalau kita mempunyai expenses sebanyak 75,472 setahun, jadi kita kalau boleh nak cover expenses ni untuk tahun-tahun yang akan mendatang, jadi kita perlukan capital needed iaitu nilai sebanyak 2,515,733.33 sen. Yang ini hanya cover yang expenses ataupun perbelanjaan tahunan yang dinyatakan di atas table tu lah. Okey, jadi ini tidak termasuk lagi tambahan liability yang mana ditunjukkan dalam nombor 3 lah. Sebagai contoh ada tambahan Puchong House tadi yang diterangkan oleh kawan sahabat saya dan juga kereta. Puchong House ni tidak diambil kira oleh ataupun dijadikan liability kepada isteri kerana ia 100% di-cover oleh insurans. Jadi hanya kereta sahaja, mungkin kalaulah suami itu dia membuat insurans juga, maka new liability ni mungkin akan berkurang. Jadi total liability ni pun juga akan berkurang. Jadi seharusnya pihak suami perlu mengambil inisiatif ataupun idea yang baik untuk memikirkan masa hadapan sekiranya beliau meninggal dunia dan liability yang ataupun bebanan yang ditanggung isteri itu akan berkurangan lah. So ada lagi group member nak bagi pendapat? Saya dekat sini tak ada apa-apa sangat pada tambahan, cuma nak setujulah dekat pandangan Kak Su dengan Ilham tadi yang dekat house tu memang cover by insurance dah, tapi dekat Iris tu kan potong kereta bagi family ni actually like Ilham kata tadi dia memang ada insurance untuk nak cover lah in case kalau tuan kereta dia meninggal dunia, so dia akan insurans akan cover lah. So isteri tu tak perlu nak tanggung bebanan tu lah atas kereta tu kan. Boleh skor atas sikit lagi tak? Utilities tu rasanya tak perlu sampai 2,000 lah. Oh, yang ni 1 tahun. So. Yang tu saja kot daripada saya. So far tak ada lah pandangan yang lain. So dari segi pandangan Yana pula, since Ilham dengan Prani ada cari insurans yang boleh cover capital needed yang bernilai 2.5 juta ni. So daripada expenses dan monthly gaji husband dia, kita assume yearly mungkin masa akan datang husband dia akan ada kenaikan gaji, increment ataupun dan lain-lain. So dia punya wages berubah dan saya rasa husband dia boleh mampu lagi untuk ambil insurans yang lebih banyak untuk cover all the expenses yang isteri dia akan tanggung lah. Kalau betul liabilities dia ni memang tak di-cover oleh insurans. Okey, untuk
kita berdasarkan table ni mengikut capital needed yang diperlukan ke isteri, kami ada sediakan beberapa quotation untuk memberikan cadangan kepada suami. Antaranya yang ada quotation tu ke? Yang ni quotation daripada FWD Takaful. Lepas tu yang ni quotation dari Hon Leong MSIG Takaful. Yang ni Great Eastern Takaful. So ada 3 quotation yang berbeza, tapi tanggungan dia adalah 2.6 juta lah sebab expenses dia punya Benefit yang sama. capital needed dia adalah ni lah 2.5, so kita akan ambil insurans yang 2.6 juta. Cuma dari segi monthly bayaran dia adalah berbeza lah, which is monthly bayaran yang ni Sekejap monthly bayaran dia. Rasanya untuk insurans ni kita boleh sediakan satu table untuk compare. Nanti jumpa. Yang ni monthly dia RM300. Basic contribution 300, total contribution with tax adalah 600 setiap bulan iaitu daripada Hon Leong. So yang ni RM758 monthly. Dan coverage dia semua 2.6. Mengikut daripada yang kita anggarkan lah, anggaran 2.5, so kita ambil coverage 2.6. So bagi pendapat Yana, so kalau macam daripada segi wages ni, kita tak tahu yearly biasanya ada company akan bagi increment. So kenaikan gaji, possibility untuk kenaikan gaji setiap bulan tu adalah sangat tinggi. Jadi bila kita kira monthly husband dia untuk tanggung expenses dia, yearly untuk tanggung expenses ni, husband dia ada lebihan yang boleh diambil insurans untuk cover jika berlaku apa-apa untuk akan datang lah. Okey. Daripada increment gaji dia tu, dia akan buat penambahan atas coverage takaful tu. So dia punya benefit untuk kematian tu dia akan jadi lebih tinggi lah kan. Bila jumlah pampasan kematian tu lebih tinggi, jumlah capital yang diperlukan oleh isteri akan menjadi lebih rendah. Betul. So kita dekat comparison ni kita boleh compare lah yang macam tadi kita dah bagi idea. So saya akan letak comparison dan ni. Jadi bagi Yana macam sama juga, kita kena ambil insurans yang lebih tinggi dan coverage dia yang boleh cover untuk capital needed yang sekarang lah. Okay, base daripada bulanan bayaran untuk hibah tu, mengikut lebihan gaji semasa, ikut yang gaji semasa sebelum increment, kami rasa suami mampu untuk buat bayaran bulanan sebanyak 750 tu untuk cover perlindungan sebanyak 2.6 juta. Betul, boleh. Ada lagi siapa-siapa nak bagi idea? Selain yang tadi suami perlu buat takafu yang baru lagi tambah. So dekat sini kenderaan pun masih boleh lagi sempat lagi nak
buat satu coverage, beli insurans untuk apa dia Proton, apa dia kenderaan dia tu. So in case kalau dia sudah meninggal pun dia adalah tanggungan yang bagi apa dia isteri dia kena tanggung. Dia boleh minta isu pada finance punya bank tu untuk sediakan satu perlindungan kepada diri dia lah. So bila dia tak ada, kereta tu langsai dah hutang, so liabilities yang ditanggung oleh isteri pun semakin berkurangan. Betul. So ada lagi ke? Tak ada. Macam ni tak ada dah. Okay. Tak ada. So Semua dah diulas dengan okay, saya simpulkan lah. Okay, sebenarnya berdasarkan apa yang kami bincangkan ni, so the main point is kita perlu sediakan payung lah sebelum berlaku apa-apa yang ataupun perkara yang tidak ni, seperti bagi contoh kematian. So insurans memang sangat penting lah. Pada pendapat kami insurans memang sangat penting kerana dia membantu, sebagai contoh macam kami punya isteri tu bahagian isteri tu dia sendiri tidak bekerja. Jadi jika bebanan tu terlalu tinggi, jadi mana duit untuk dia cari untuk bayar bebanan tersebut lah. Jadi sekiranya ada insurans sedikit sebanyak dia boleh membantu untuk meringankan beban dia lah. So itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima Terima kasih semua. Okay. Terima kasih.